wa ta'ala. InsyaAllah pada malam ini menyambung kitab Jawharatul Tauhid, yang ia adalah karangan Syekh Ibrahim Al-Laqani. Kita mensyarahkan kitab ini, menghuraikan dan membahaskan tajuk daripada kitab-kitab ini. Dan kitab ini ianya dicatat ataupun ianya ditulis oleh pengarang kitab ini dalam bentuk syair, dan kita akan bahaslah setiap satu daripada bait-bait syair yang ada di dalam kitab ini sampai pada malam ini bait yang ke-11. Qala al-musannif rahimahullah, idh kullu man qallada fit tauhid imanuhu lam yakhlu min tardidi wa fihi ba'dul qawmi yahki al-khulfa wa ba'duhum haqqaqa fihi al-kashfa faqala in yajzim biqawli al-ghayri kafa wa illa lam yazal fi ad-dayri. Tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah sebelum ini kita membahaskan wajib bagi setiap orang mukallaf itu mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka pengarang kitab Syekh Ibrahim Al-Laqani mula dia sebut satu masalah, dan masalah ini biasanya disebut oleh para ulama di awal perbahasan kitab. Permasalahannya iaitu orang yang muqallid di dalam akidah. Muqallid di sini maknanya dia beriman tanpa berdasarkan dalil. Itu maknanya muqallid di sini. Jadi istilah ini bila kita sebut dekat sini, orang yang dia beriman kepada Allah tanpa berdasarkan dalil. Sebenarnya di zaman kita ni jaranglah orang macam ni. Nak menggambarkan kewujudan orang macam ni bukan kebanyakan orang yang ada pada hari ini. Kerana kebanyakan orang Muslim pada hari ini beriman kepada Allah sekurang-kurangnya berdasarkan dalil. Dan kita akan sebut apa yang dimaksudkan dengan dalil di sini. Jadi pengarang kitab dia datangkan masalah ini, iaitu imanul muqallid sah ke tak sah. Kalau sah, maka dia dikira sebagai muslim. Kalau tak sah, maka dikira dia bukan muslim. Itu dia. Jadi masalah ini menjadi perbahasan di kalangan ulama di dalam ilmu usul. Maka Al-Imam As-Sanusi, kerana kitab ini Syekh Ibrahim Al-Laqani, dia buat bait-bait syair ini berdasarkan apa yang telah dirumuskan oleh Al-Imam As-Sanusi, ia daripada Maghrib. Dan Imam As-Sanusi ini minal mutaakhirin, dia termasuk di kalangan orang-orang yang terkemudian, ulama-ulama yang terkemudian, bukan daripada ulama-ulama yang terdahulu. Memanglah dia hidup lama, tapi dari sudut ulama mutaqaddimin, ulama yang terdahulu ke ulama terkemudian, maka ulama masukkan dia dalam kalangan ulama-ulama yang terkemudian. Maka perbahasan di sini, orang yang ada iman, dia percaya akan wujudnya Allah, tapi tak berdasarkan dalil. Dia muslim ke, iman dia sahih maka dia dikira muslim, atau iman dia tak sahih maka dia tak dikira muslim. Di sini jumhur ulama ahli sunnah, pendapat pertama, majoriti ulama ahli sunnati wal jamaah mengatakan orang yang bertaklid, yakni dia beriman akan kewujudan Allah, dia beriman kepada Allah tapi bukan berdasarkan dalil, maka imannya sahih. Sahih ni maknanya betul, tetapi oleh kerana dia tidak berdasarkan dalil dan
meyakini kewujudan Allah itu berdasarkan dalil wajib, maka orang ini berdosa kerana dia tidak menggunakan dalil pada menetapkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pendapat pertama, dan pendapat ini adalah pendapat majoriti ulama-ulama. Saya ulang. Majoriti ulama mengatakan iman orang yang bertaklid itu sahih. Maknanya, kalaupun orang dia beriman akan kewujudan Allah Subhanahu wa taala tanpa berdasarkan sebarang dalil, dia ikut-ikut je. Dia tengok ada satu kumpulan tu beriman kepada Allah, dia jumpa seorang kumpulan soleh, maka dia kata takkan jadi soleh, juru, perangai comel, akhlak baik, takkan dia sesat. Maka dia fikir ini punya iktikad orang ini pun betul juga. Maka dia tidak menjadikan apa-apa dalil, lalu dia kata kalau begitu agama orang ini sahih jugalah. Dia pun peluk Islam, beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala tanpa berdasarkan dalil. Maka oleh kerana itu, kata ulama, majoriti ulama kata iman dia sahih. Orang yang bertaklid dalam akidah dengan tanpa dalil mengikut majoriti ulama sahih akidahnya. Jadi ada pun sebahagian ulama mengatakan iman orang yang bertaklid tadi, yang ia beriman kepada Allah dengan tanpa ada dalil, iman dia itu tak sahih. Maka kalau tak sahih, dia kira Muslim ke tak Muslim? Tak dikira Muslim mengikut pendapat yang kedua. Pendapat pertama kata sahih, maka dia dikira Muslim. Tapi Muslim yang pendosa. Kenapa pendosa? Kerana melihat dari sudut dia tak menggunakan dalil. Lagu mana dalil? Di sini persoalan dia. Lagu mana dalil? Maka dalil mudahnya, misalnya contoh seseorang tu dia beriman akan adanya Allah, dia berdalilkan alam ini. Dia kata Allah pasti ada, kerana kalau tak ada, takkan ada alam ini. Makanya adanya alam ini, Allah menunjukkan Allah tu ada. Saya ni kan ada, maknanya mesti ada pencipta. Bukankah ini berlaku pada kebanyakan masyarakat dalam diri dia? Anak saya ada, mesti ada pencipta baginya. Maknanya sebenarnya kita ni, kebanyakan masyarakat kita ini beriman dengan agama ini berdasarkan dalil yang ijmali, dibagi dalil yang sekurang-kurang dalil. Kita memang berpaksikan dalil untuk beriman dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi dalil di sini maknanya dalil yang berdasarkan akal, intellectual evidence itu. Jadi kalau sekiranya seseorang itu dia bertaklid dalam iman dia, macam mana sebenarnya tuan-tuan, sangat sukar kita nak jumpa orang yang posisi dia beriman dengan tanpa dalil. Sangat sukar. Sangat jauh masyarakat kita daripada nak beriman dengan tanpa dalil. Jangan kata sebahagian orang dia kata, kalau begitu ulama yang kata tak Muslim tu dia telah kafirkan orang awam semua hari ini. Tak betul. Kerana kebanyakan masyarakat pada hari ini mereka beriman dengan agama ini dengan dalil. Melainkan kita boleh gambarkan masalah ini yang disebut oleh para ulama tentang seorang lelaki yang tinggal di puncak bukit. Jadi ulama dia letakkan gambaran macam mana boleh ada golongan orang yang beriman secara taklid ni. Macam mana bentuk dia secara spesifik ni. Kata ulama, kita boleh gambarkan kalaulah orang tu dia tinggal di satu pulau ke, atau dia tinggal di puncak bukit, dia tak jumpa dengan sesiapa, TV tak ada, apa tak ada kan. Jadi dia berjumpa dengan satu jamaah. Datang beberapa orang lelaki yang saleh, akhlaknya mulia, perangainya comel, tutur bicaranya Masya Allah. Dia terpikat dengan akhlak mereka itu. Maka dia dengar daripada orang-orang yang saleh tersebut
bahawa mereka kata bagi alam ini ada pencipta baginya. Dia ni lelaki yang tinggal di puncak bukit atau dia tinggal di pulau ini, dia tak pergi ke tempat mana-mana. Dia dengar daripada jamaah ini, daripada golongan ini, daripada lelaki ini, bahawa bagi alam ini ada pencipta baginya dan dia berhak disembah dengan sebenar-benarnya. Oleh kerana lelaki tersebut dia memuliakan orang tersebut yang dia akhlaknya mulia, orang tersebut akhlaknya baik, maka dia kata pasti akhlaknya yang cantik, budinya yang murni, ini pasti i'tiqadnya pun betul. Maka dia pun ikut memeluk agama Islam hanya semata-mata itu je, tidak ada berdasarkan dalil. Ini gambaran atau bentuk masalahnya tentang seorang yang dia beriman kepada Allah dengan tanpa berdasarkan dalil. Oleh kerana itu iman dia mengikut majoriti ulama dikira sahih. Dikira sahih. Tapi kita dah sebut tadi, walaupun dikira sahih i'tiqad dia, apa tu dia punya Islam tu sahih, kita kata dia Muslim, imannya sahih, tapi dia tetap berdosa. Kerana dari sudut syarak, seseorang tu beriman dengan Allah Ta'ala berdasarkan dalil. Kalau orang tanya kita lah, apakah dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan mesti seseorang itu dia, kalau dia nak beriman mesti berdasarkan dalil? Kita jawab, firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wama khalaqallahu min syai'. Ayat ini Allah Ta'ala sebut, tidakkah kamu gunakan mata hati kamu melihat pada kejadian, pada pemilikan langit dan bumi itu? Allah menciptakan langit dan bumi itu daripada sebelumnya tidak ada. Maka ayat ini kata para ulama, dalil wajib bagi setiap orang dia nak beriman dengan Allah Ta'ala, mesti dia beriman berdasarkan dalil. Jadi dalil tadi seperti yang saya sebut tadi, bahawa kalau dia kata adanya Allah Ta'ala itu dalilnya alam ini, cukup dah tu, okey dah tu, itu dalil dah tu. Dia kata adanya Allah Ta'ala tu buktinya adanya saya. Kalau saya tak ada, adanya saya ni bukti adanya Allah, cukup dah tu, dipanggil dalil akal. Sekurang-kurang ini berhasil tak pada setiap individu yang ada di kalangan kita? Ada. Orang yang beriman di kebanyakan masyarakat awam yang ada di negara kita ini, mereka berhasil tak dalil ini? Berhasil. Jadi masalah ini bukan rujuk kepada kebanyakan orang awam yang ada pada hari ini. Setengah masyarakat orang yang baca kitab ni, masalah ini dia tak faham. Lalu dia ingat, oh maknanya orang awam pada hari ini kafir belaka. Tak betul. Tak betul. Sebab apa? Sebab orang awam yang ada pada hari ini sekurang-kurangnya terhasil daripadanya dalil yang sekecil ini. Dalil ijmal kita sebut tadi. Jarang sekali orang yang tak ada dalil ini. Tapi ada tak macam tu? Boleh digambarkan ada. Misal contoh duduk di pulau, misal contoh duduk di puncak bukit, tak pergi ke mana-mana, tak ada TV, tak ada apa, tak ada sampai maklumat apa-apa kepadanya. Tiba-tiba datang orang ziarah dia, ataupun dia jumpa dengan satu kumpulan orang. Orang itu dia saleh, akhlaknya mulia, tutur bicaranya baik, dan dia dengar bahawa orang ini menyembah Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala pencipta bagi segala-galanya. Maka dia pun percayalah kepada mereka, kerana takkanlah mereka itu sesat kalaulah akhlak mereka itu sebegitu mulia. Dia tak menggunakan apa-apa dalil, lalu dia beriman. Dia ikut orang tersebut. Ini yang kita panggil taklid tu. Taklid tu dia ikut orang tu beriman, dia pun beriman juga tanpa berdasarkan dalil. Di sini majoriti ulama kata golongan ini iman dia sahih, tapi dia berdosa kerana dia tidak menggunakan dalil. Dan Allah Ta'ala mencela orang kafir yang mana mereka bertaklid kepada ibu dan ayah mereka dalam iman.
ini menunjukkan bahawa tak boleh seseorang tu bertaklid dalam i'tiqad tanpa ada dalil. Wajib kena ada dalil. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Jadi ayat ini Allah mencela orang kafir yang mana mereka ikut pegangan ayah dan ibu mereka yang bercanggah dengan akal. Kalau dia fikir, dia takkan terima akidah yang dipegang oleh tok nenek mereka yang sembah berhala, yang sembah selain Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala sebut kepada mereka ini yang tidak mahu menyembah Allah, mereka kata, kami telah mendapati ayah nenek kami dahulu ikut satu agama dan kami ikutlah mereka, tak nak fikir-fikir lagi dah. Maka ini dicela dari sudut syarak, tak guna akal, tak guna istidlal dengan menggunakan dalil. Jadi tak menggunakan dalil itu dosa dari sudut syarak tu. Dari sudut syarak berdosa. Jadi kembali saya nak bagi faham masalah ini. Maka orang yang bertaklid dalam iman dia, lalu dia yakin bahawa Allah itu ada, tapi dia tak tahu dalil. Kalau tanya apa dalil kamu kata Allah Ta'ala, kamu beriman kepada Allah, tak tahu dalil dia, maka iman dia sahih mengikut majoriti ulama, tetapi dia berdosa kerana dia tidak menggunakan sebarang dalil. Ini pendapat majoriti ini boleh contoh siapa yang kata? Satu daripada mereka Imam Abu Hanifah kata. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Kedua, ini pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Pendapat siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Ketiga, ini pendapat Imam Malik radhiyallahu anhu. Keempat, ini pendapat Al-Imam Al-Auza'i. Dan ini pendapat Al-Imam Syafi'i. Dan ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Dan ini pendapat zahir daripada pendapat Abu Mansur Al-Maturidi. Dan ini juga pendapat Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Dan ini yang kata macam ini ulama-ulama mutaqaddimun. Tetapi sebahagian golongan Al-Asy'ariyah yang mutaakhirin, sebahagian ulama-ulama yang terkemudian, mereka kata tak sahih. Mereka kata iman orang yang bertaklid dalam iman, dia tak guna dalil, imannya tak sahih. Maka tak sahih, dia dikira muslim ke tak muslim? Maka dikira tak muslim. Maka ini pendapat sebahagian ulama mutaakhirin. Macam pengarang kitab kita ini, dia ikut pendapat yang ini pendapat lemah. Okey, ini bukan pendapat yang kuat, pendapat yang sahih. Jadi pendapat yang sahih satu je, iaitu pendapat majoriti ulama yang lebih dekat dengan dalil, dalil. Maka pendapat ulama ini kita sebut tak sahih. Tak sahih. Yang sahih ialah pendapat yang pertama, yang ia adalah pendapat majoriti ulama. Ada sebahagian ulama mutaakhirin ini, mereka kata ini pendapat Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Maka dakwaan mengatakan pendapat Imam Abul Hasan Al-Ash'ari itu tak betul juga. Dan jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka masalah ini sangat simpel sebenarnya. Ia rujuk kepada iman orang yang muqallid itu, dia diterima ataupun tak diterima. Kalau diterima, dia kira dia muslim, tapi dia pendosa. Kalau tak diterima, maka dikira kafir, maka dia dikira bukan muslim. Jadi pendapat yang kata dia tak diterima dan dia bukan muslim, itu tidak sahih. Walaupun itu pendapat Al-Imam Sanusi, dan itu adalah pendapat Syekh Ibrahim Al-Laqani, pengarang bagi kitab yang kita duk syarah ini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, tetapi pendapat ini dia bukan pendapat ekstremisme. Jangan salah faham, ini bukan pendapat ekstremis. Tidak, ini dia rujuk satu kelompok yang sangat minoriti. Mungkin dia seorang dalam dunia ni, berapa orang mungkin ada gitulah yang kita sebut tentang pendapat ini. Jadi tuan-tuan, pendapat ini
ia adalah pendapat yang lemah dan kita tak terima pendapat ini. Kita terima pendapat yang kata iman orang yang bertaklid dalam i'tiqad itu sahih, tapi dia berdosa kerana dia tidak menggunakan dalil. Habislah, itulah makna yang kita nak cakap pada matan ini. Qala al-musannif rahimahullah, kata pengarang kitab rahimahullahu ta'ala, wajzim bi anna awwala mimma yajib ma'rifatun wa fihi khulfun muntasib. Kata pengarang kitab, hendaklah kamu yakin dengan seyakin-yakinnya bahawa perkara yang pertama sekali ialah kamu hendaklah mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib kita mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu tanpa menyifatkan Allah dengan sifat makhluk, tanpa menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan sifat makhluk. Dan kita meyakini Allah Ta'ala itu ada, tidak ada permulaan bagi kewujudannya, tidak ada kesudahan bagi kewujudannya. Adanya Allah itu tidak bersamaan, tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Dan Allah Ta'ala itu esa dari sudut sifatnya, dari sudut zatnya. Esa Allah Ta'ala dari sudut sifat-sifatnya. Esa Allah Ta'ala dari sudut perbuatannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu qiyamuhu binafsihi, yakni dia tidak berhajat kepada makhluknya. Yani dia menciptakan segala sesuatu tanpa dia berhajat kepada segala sesuatu. Dan Allah Maha berkuasa di atas segala sesuatu, tidak ada yang melemahkan Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan Allah Ta'ala apa yang dia kehendaki pada azal pasti akan berlaku di dunia ini. Dan apa yang Allah Ta'ala tidak mengkehendaki berlaku pada azal, maka tidak akan berlaku di dunia ini. Iradah. Dan Allah Ta'ala ilmunya azali dan abadi, tidak seperti ilmunya ulama. Dan Allah Ta'ala sifatnya hidup, hidupnya tidak seperti hidupnya makhluk. Kerana hidupnya Allah itu bukan dengan ruh, dengan jasad, dengan anggota, dengan darah, dengan tulang, dengan sumsum. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala Sami'ul Basir, Maha mendengar dan melihat. Melihatnya Allah bukan dengan biji mata, dengan sinaran, dengan mata putih atau mata hitam, tapi dengan sifat lihat. Allah melihat segala perkara yang boleh dilihat. Dan Allah mendengar bukan dengan telinga, dengan gegendam, dengan alat, tapi Allah mendengar dengan sifat sama', dengan sifat mendengarnya. Dan sifat dengar Allah tidak seperti sifatnya makhluk. Dan kalam Allah itu tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berbahasa, seperti yang disebut oleh Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Ini i'tiqad ni seawal-awal kita nak kena mengaji. Macam yang saya ringkaskan tadi, itu tuan-tuan, benda hak mula-mula sekali kita nak kena mempelajarinya. Kita yakin bahawa Allah Ta'ala itu adanya tanpa bertempat dan tanpa berarah. Kita meyakini bahawanya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak di depan kita, di belakang kita, di kiri kita, di kanan kita, di atas kita, di bawah kita. Tak boleh kita meyakini Allah Tabaraka wa Ta'ala ada pada kanan kita, kiri kita, depan kita, belakang kita, atas kita, atau di bawah kita. Kerana ini bukan i'tiqad yang dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah. Dan ini bukan i'tiqad salafus salih. Golongan salafus salih meyakini Allah itu ada tanpa kita sifatkan Allah itu ada pada tempat, tanpa disifatkan Allah itu ada pada arah. Seorang alim
Namanya Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Imam At-Tahawi ini hidup, dia lahir pada 227 Hijriah. Jadi ulama masukkan dia ini di antara mereka yang hidup di kurun ketiga Hijriah. Dan yang hidup di 3 kurun Hijriah ni kita panggil dia salaf, kan? Salaf. Jadi yang kita panggil salaf ni orang yang beriman, dia hidup di zaman ini. Kalau hidup macam Ibnu Taimiyah, orang tak panggil dia salaf. Muhammad bin Abdul Wahab, itu tak boleh, haram kita namakan dia salaf. Kita namakan salaf ini orang yang beriman, hidup dia di kurun ini. Kenapa? Kerana berdasarkan hadis Nabi kata khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun ialah kurunku, yakni Nabi dan juga sahabat-sahabatnya. Dan sebaik-baik kurun setelahku, yakni kurun tabi'in. Dan sebaik-baik kurun yang setelah itu iaitu kurun tabi'in yang ada pada itu Nabi, sahabat Nabi, para tabi'in, termasuk Imam Bukhari, Muslim, imam yang 4 mazhab itu di kurun ini. Dan termasuk mereka yang di kalangan salafus salih Al-Imam Abu Ja'far Al-Tahawi namanya. Al-Imam Al-Tahawi ini sangat masyhur. Dia karang sebuah kitab namanya Al-Aqidatul Tahawiyah. Diajar di pesantren, di pondok kita ni, kitab apa tu Al-Tahawiyah ini. Maka dia kata, dan kata-kata dia ni merupakan dalil bahawa Allah itu ada tanpa boleh kita sifatkan dengan tempat dan arah. Apa dia kata? Ta'ala ay Allah anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawati la tahwihi al jihatu sittu kasairil mubtada'ah. Dan makna kata-katanya ini sangat penting, sangat-sangat dalam i'tiqad kita orang Muslim ni. Dia kata Ta'ala. Ta'ala ni maknanya Maha Suci Allah. Kan kita selalu sebut Allah Ta'ala. Apa makna kamu kata Allah Ta'ala? Maknanya Allah itu Maha Suci daripada sifat makhluk. Macam mana tuan-tuan bila buat zikir, tuan-tuan kata apa? Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Apa makna Subhanallah? Ay tanazzah Allah an kulli naqsin. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Dalam hati kita tu, bila kita sebut Subhanallah, maknanya Maha suci Allah daripada sifat makhluk, sifat kekurangan. Barulah kita zikir tu tahu makna, kan? Kita kata Alhamdulillah, yang kita syukur kepada Allah. Dan syukur itu syukur yang sunat, bukan syukur yang wajib. Kerana syukur yang wajib, tuan-tuan kata tuan-tuan meninggalkan, tidak buat dosa pada nikmat Allah. Bila tak buat dosa pada nikmat Allah, itu kita panggil syukur yang wajib. Adapun sebut Alhamdulillah, itu syukur yang sunat, syukur yang sunat. Allahu Akbar, Allahu Akbar itu maknanya Allahu Akbar min kulli kabirin qadra. Yani Allah Maha Besar daripada semua yang besar dari sudut martabat. Bukan maknanya Allah Ta'ala itu dia besar dari sudut saiz. La. Bila muadzin tu kambang kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, ataupun imam kita dia angkat takbiratul ihram Allahu Akbar, bukan maknanya Allah ada saiz yang besar. Wal'iyazubillah. Itu bukan i'tiqad orang Muslim. Orang Muslim tak i'tiqad macam itu bukan i'tiqad orang Muslim. Tapi bila kamu kata Allahu Akbar, apa maknanya? Maknanya Allah besar dari sudut martabat, bukan dari sudut saiz. Macam mana arasy itu saiz dia besar, Allah itu seperti itu, tak, bukan itu maknanya. Dan ini antaranya yang disebut oleh para ulama. Ta'ala ay Allah anil hudud. Kata Imam At-Tahawi, Maha suci Allah Ta'ala itu daripada al-hudud. Hudud tu maknanya apa? Maknanya sesuatu yang ada baginya saiz, ada baginya saiz. Dan sesuatu yang ada baginya saiz itu jisim. Sama ada dia benda yang besar saiznya, ataupun benda yang kecil atau saiznya kecil. Maka Allah, kata Imam Tahawi,
maha suci Allah daripada kita sifatkan macam itu. Tak boleh kamu sifatkan Allah itu dengan saiznya besar seperti arash, dan tak ada makhluk yang lebih besar daripada arash. Dan tak boleh kamu sifatkan Allah itu saiznya kecil seperti semut misal contoh. Maka tak boleh kamu sifatkan Allah dengan saiz, tak boleh. Dengan had ni maknanya saiz. Maka tak boleh kita sifatkan Allah dengan itu. Wal ghayat, kata Imam Tahawi, maha suci Allah daripada al-ghayat. Al-ghayat tu maknanya penghujung. Kalau sini benda, sini hujung dia, sini tempat ekornya, sini hujung dia. Jadi selalunya benda yang ada penghujung ini makhluk yang ia berjisim. Maka Allah ini, Imam Tahawi mensucikan Allah daripada sifat jisim, bahawa Allah itu tidak disifatkan dengan jisim. Ada panjang, ada lebar, ada ketinggian, ada ketebalan. Dan benda yang ada jisim je yang ada penghujung, maka Allah tidak disifatkan dengannya. Kita, badan kita ada penghujung tak? Ada. Maka kita disifatkan dengan nihayat, ada penghujung. Masjid ni ada tak? Ada. Gunung ada tak? Ada. Langit ada tak? Ada. Jadi makhluk yang ada penghujung ni ianya bukan Allah. Tak boleh kita sifatkan Allah itu dengan adanya penghujung. Jadi di sini satu ingatan, bukan maknanya bila kita kata Allah itu dia maha suci daripada ada penghujung, bukan maknanya Allah itu terlalu besar saiznya sehingga tak ada penghujung. Bukan ini maknanya. Bukan ini maknanya. Maknanya Allah langsung tidak disifatkan dengan ada penghujung, kerana sifat yang ada penghujung itu sifat makhluk. Sebab tu saya sebut dekat tadi, bila kita sebut Allahu Akbar, bukan maknanya di sini Allah itu maha besar dari sudut saiznya. Bukan. Itu maknanya, kata ulama, Allahu Akbar min kulli kabirin qadra. Allah maha besar, atau paling senang untuk orang awam, Allah maha agung. Dan keagungan Allah itu dari sudut martabatnya. Allah maha besar, yakni dari sudut martabatnya. Itu makna yang dikehendaki dengan kalimah Allahu Akbar. Dan begitu juga bila tuan-tuan rukuk dalam salat, tuan-tuan berjawab Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, yakni maha suci Allah yang besar, ya di sini besar dari sudut martabat juga. Wa bihamdih, dan dengan pujian bagi Allah Ta'ala. Bukan maknanya Allah itu maha besar dari sudut saiz. Bukan. Itu bukan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Itu bukan i'tiqad orang muslim. Dan bila kita sujud, kita sebut Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, maha suci Allah yang maha tinggi. Maka ucapan maha tinggi di sini maknanya maha tinggi dari sudut martabat, bukan dari sudut tempat. Tidak kita sifatkan Allah itu di langit atau di atas. Itu sifat makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Tahawi, wal arkan, dan juga kita mensucikan Allah daripada al-arkan. Al-arkan ni maknanya sisi-sisi. Kan setiap meja ni pun ada sisi dia. Saya pun ada sisi, kereta pun ada sisi, motor pun ada sisi. Jadi sisi ni kepada makhluk, sifat-sifat jisim. Maka Allah maha suci daripada kita sifatkan dia dengan ada baginya sisi-sisi. Maka oleh kerana itu, tak boleh kita kata Allah itu berada di sudut ini, di sudut itu. Tak boleh. Ini bukan i'tiqad salafus salih. Jadi ulama salafus salih, dia kata ini i'tiqad dia. Tak boleh kita kata Allah ada baginya sisi. Wal a'dha, yakni a'dha ni maknanya anggota-anggota besar. Misal contoh kepala besar, tangan, kaki. Maka tak boleh kita sifatkan Allah dengan ada baginya anggota-anggota ini. Maka tak boleh kata Allah ada baginya sifat-sifat yang ia adalah anggota badan, kerana Allah itu tidak disifatkan dengan jisim dan juga jasad. Lepas tu kalau begitu, apa makna yadullah fawqa aydihim? Bukan maknanya anggota tangan di sini.
Azubillahi ta'ala. Bukan makna Allah tabaraka wa ta'ala, bukan makna firman Allah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, itu maknanya Allah itu ada wajah, badannya tiada. Allah daripada awal kita tak sifatkan dia dengan badan, dengan jasad. Jadi Yunina maknanya cerita tentang Safinatun Nuh, ia cerita tentang kapal Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ini cerita ni kena tahu origin cerita ni daripada mana. Ianya cerita tentang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, yang mana dia telah angkut segala yang apa tu yang mampu dia angkut dengan kapalnya. Maka Allah menjaga, memelihara perjalanan kapal tersebut. Tajri bi a'yunina, yakni kapal Nabi Nuh ianya berlabuh dengan penjagaan kita. Maka itu maknanya kalimah ain, bukan maknanya Allah tu ada baginya mata, kemudian perahu ataupun kapal Nabi Nuh tu dia berlabuh di celah-celah matanya Allah Ta'ala. A'udzubillah. Itu i'tiqad sesat, itu bukan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Dan makna literal ini yang bahaya. Makna literal yang ini bukan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, dan ini bukan makna Al-Quran tersebut. Bukan makna bagi Al-Quran tersebut. Jadi i'tiqad ulama salafus salih, Imam Tahawi membuktikan tak boleh kita sifatkan Allah itu dengan ada anggota-anggota. Sebahagian daripada golongan yang menjisimkan Allah, mereka meletakkan semua anggota bagi Allah. Auzubillah. Ada telinga dia buat babun fil udhun, bab pada menyatakan telinga Allah. Auzubillah. Sifatkan Allah dengan ada telinga. Bab pada menyatakan hidungnya Allah. Auzubillah. Itu bukan apa tu, dia ambil ayat-ayat yang dia literalkan, dan itu bukan makna bagi ayat. Sehingga berani tak berani dia kata Allah baginya janggut dan baginya kemaluan, cuma tak ada dalam Quran dan hadis je. Cuma kita boleh kata ada janggut, ada kemaluan, cuma kita tak jumpa je dalam hadis. Dia buat kitab lagu tu siapa berikat. Maknanya apa? Maknanya nak menyerupakan Allah tabaraka wa ta'ala dengan makhluk. Maka ini i'tiqad ini bukan i'tiqad orang muslim. Ini bukan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Dan dia kata lagi wal adawat, dan maha suci Allah daripada disifatkan dengan anggota-anggota yang kecil. Maknanya anggota yang kecil di sini dicontohkan dengan gigi, dicontohkan dengan gusi, dicontohkan dengan tekuk, dicontohkan dengan lidah. Allah maha suci daripada kita sifatkan dia dengan anggota-anggota kecil ini. Kemudian kata Imam Tahawi, la tahwihi al-jihatu sittu kasairil mubtada'at. Maha suci Allah Ta'ala itu sehingga tidak boleh kita sifatkan Allah itu diliputi oleh arah yang enam. Arah yang enam tu apa dia? Arah yang enam tu kanan, kiri, depan, belakang, atas dan bawah. Ini basic dalam arah. Hari ini kita dah sebut banyak barat daya apa, itu tambahan lah. Cuma basic bagi arah ni ada enam. Ada atas, bawah, kiri, kanan, depan dan belakang. Maka ulama-ulama kata maha suci Allah, tak boleh kita sifatkan Allah tu di kanan saya, tak boleh kita kata Allah itu di kiri saya, di depan saya, atau di belakang saya, atau di atas saya, atau di bawah saya. Mari golongan ini tuan-tuan, dia kata tak. Kalau kamu kata Allah tu berada di bawah, saya setuju, saya terima. Kerana dia kata bawah tu sifat makhluk, sifat lemah, sifat kekurangan. Kalau kata Allah tu di depan kita, saya pun terima juga kalau kita tak kata macam tu. Kalau kata Allah Ta'ala tidak di belakang kita, saya terima juga. Kalau kata Allah Ta'ala itu di kanan di kiri, tidak di kanan di kiri, saya terima. Tapi saya nak kata Allah di atas, yang lain saya tak terima, di atas saya terima. Kerana dia kata sifat berada di atas ni sempurna. Jawabnya pelawak, jawabnya itu dusta dan batil. Apa begitu tuan-tuan? Ulama kata pertama, semua arah-arah tadi makhluk ke tak makhluk? Diciptakan daripada tiada ke memang dia ada tanpa diciptakan?
Jawabnya dia makhluk, dia sebelumnya ada Allah yang menciptakan arah tersebut. Jadi semua arah-arah tadi, termasuklah arah atas, kiri, kanan, depan dan belakang, semuanya itu adalah lemah bagi Allah Ta'ala, kekurangan bagi Allah Ta'ala. Mana mungkin Allah Ta'ala sebelum dia jadikan arah atas, dia bersifat dengan sifat kekurangan, kemudian bila dia jadikan sifat atas, dia pun berada di pihak atas, maka dia jadi sempurna sebab dia duduk di pihak atas. Itu maknanya kamu dah sifatkan Allah Ta'ala sebelumnya bersifat dengan kekurangan, kemudian baru sifat dengan kesempurnaan. Ini adalah satu kebatilan. Satu. Kedua, bila kamu kata kemuliaan itu berdasarkan kalau dia berada di tempat yang tinggi, kita kata tak boleh macam itu bukan kaedah, itu bukan parameter mengukur kemuliaan. Mesti benda tu duduk di atas baru dikira mulia. Kita kata apa? Kemuliaan itu ialah dari sudut martabatnya pada Allah. Kalau sampai dah